Cakaplah Mama. Saya dah diam, Mama pula cakap. Kadang-kadang dilanda banjir, musibah di negeri yang dipimpin oleh lebay tapi tak dapat perhatian lebay. Awak kesian dekat dia orang ni. Kesian. Saya kesian sangat. Sebab itu saya kata walaupun ni kena berubah. Adalah masanya untuk berubah. Gagasan siapa? Gagasan Mahathir yang dipimpin oleh Suraj Singh dan juga Gorilla dan juga Mak Badak, aku tak tahulah. Okey, lepas itu kalau kita dapat lihatlah daripada dulu PAS yang menentang Mahathir ni sebagai pemimpin yang zalim, kan? Jadi siapa yang mengikuti sejarah politik Mahathir dia akan tahu beliau ni adalah ahli politik yang paling licik dalam sejarah politik negara. Politik dia ni sejak 60-an sampai sekarang ni masih menggunakan kaedah yang sama. Pendekatan yang sama. Kaedah dan pendekatan yang digunakan Ricky, yang digunakan oleh Atok ini, tak kira lah sama ada dia nak menentang siapa, teknik dan pendekatan dia sama. Kaedah pendekatan dia sama berbalik dengan musuh politik mereka. Kalau mai tengok dulu-dulu Tengku Razali, dia akan berbaik dengan musuh yang pernah diaibkan Anwar Ibrahim, berbaik dengan musuh yang dikafirkan PAS, dan berbaik dengan musuh yang dibenci dia satu masa, iaitu DAP. Satu lagi teknik pecah dan perintah yang dilakukan di Sabah, parti bangsa dusun dan atau kadazan berpecah, kan? Seperti kata Ismail Sabri satu ketika dahulu, Atuklah puncanya Melayu berpecah. Atuklah wujudnya S46, PKR, Bersatu Pejuang. Maka hari ni kita dapat lihat orang Melayu tak bersatu disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh Atok lah. Dan hari ni khususnya orang Melayu ni, macam mana kita nak ubah benda ini? Perkara pecah dan perintah ini, cara begitu adalah diamalkan oleh mereka supaya kita ni tidak bersatu. Untuk diorang ni nak kawal, kalau kita bersatu susah dikawal. Kalau kita berpecah lebih senang dikawal. Dia tumpu kepada satu golongan saja, kan? Selepas setahun ada kita mengikut perkembangan politik semasa, kita dapat rasa yang memang tak semudah yang disangka untuk mengubah lanskap politik negara kita ni, nak buat reform seperti Datuk Seri Anwar katakan. Jadi persoalannya, mampukah Datuk Seri Anwar Ibrahim buat transformasi ataupun reformasi di mana laungan keramat yang diciptakan beliau pada sejak 25 tahun yang lepas, kan? Apa halangan yang paling sukar kita tengok untuk matlamat reform itu sendiri?
Yang paling susah adalah kejumutan lah. Pemikiran walaun ni khususnya ditiup oleh api kebencian kaum dan agama. Dan sebenarnya mereka ni bukanlah sebilangan besar, hanya sebilangan kecil saja. Tetapi impak yang diorang bawa menggunakan agama dan kaum ni sangat besar. Kapitalis besar ataupun kecil adalah antara punca sekarang ini kita melihat terjadinya perpecahan di antara rakyat Malaysia ni lah. Dan semuanya atas kepentingan peribadi. Berdasarkan diorang punya survival, kekayaan diorang ni bergantung kepada ahli politik. Kan? Dulu diorang ni mudah mendapat projek. Kadang-kadang direct nego. Atas padang golf pun boleh buat. You help me, I help you. Konsep dia. Dan hari ni dah tak boleh dah buat sedemikian. Kan? Maka dijajalah kerajaan ni gagal. Ada yang bersuara di grup WhatsApp. Malah ada yang membuat konten di TikTok. Okey. Saya heran satu perkara lah. Saya cabar walaun. Okey, silakan Rainbow. Kalau kau betul anak jantan, kau berani naik ke atas ni. Saya cabar si Rainbow ni. Rainbow 476 ni untuk naik bercakap dekat atas. Sebab saya perhatikan, diorang ni buat konten yang macam tak puas hati, nak menyekolahkan orang. Oh, dia kata kalau kita ni rule of law, kalau kita ni buat live, kalau kita ni tak ada pengetahuan, kalau kita ni tak tahu fakta, kita jangan buat live. Naik ke atas ni, buktikan bahawa saya atau panel saya tak ada fakta. Saya bagi masa dekat orang PN, sekarang ni saya cabar kamu, naik ke atas ni, buktikan kami tak ada fakta. Tak ada ilmu, tak ada apa, silakan. Silakan. Rainbow, tapi dengan perempuan pun penakut. Ish. Memalukan. Okey, ni seorang lagi. Yang ni mungkin ada berani, Auze. Tak tahulah nama dia macam mana nak sebut. Silakan, Auze. Silakan. Oi, panas nampaknya walau semua. Panasnya. Come on. Dah 4 orang dah saya invite. 4 ke 5. Something like that lah. Seorang pun tak nak naik. Jom, cepat. Come on. Tunjukkan. Tunjukkan kejantanan kamu. Ada tu seorang tadi. Alah, korang ni kalau tak nak tak ada fakta, tak ada data, tak ada maklumat yang tepat, janganlah buat live. Macam itu. Jadi hari ni saya nak tengok maklumat tepat dan fakta dan data tu sila naik. Bukan main lagi. Belakang aja berani. Buat video. Lepas tu, kutuk orang gini-gini. Depan-depan lah, babe. Saya tak ada masa saya nak buat video balas ke apa ke. Saya lebih suka saya buka live dan I challenge you face to face. Sama ada siapa tercedok ke, siapa betul, siapa salah, itu nombor 2. Kita nak dengar. Sebab cara cakap tu macam hebat lah. Sebab macam yang bacol viral tu, saya bagi contoh kan. Dia cabar Rafizi. Bila Rafizi open gelanggang, kenapa buat podcast? Kenapa tak debat? Kenapa buat podcast? Kenapa kau baca lah? Kau ambil konten aku lah. Aku hantar kau invoice lah. Itu je. Itu je dia mampu. Kan? Sama lah. Walaupun ikut sama lah dengan yang bacol viral tu. Dengan Suraj Singh dan sebagainya. Dia lebih kurang aja. Senyap dah. Dia tak komen dah. Sebab dia tahu kalau dia komen, dia kena invite ke atas. Dan tutup komen.
tutup komen, tutup invitation. Dan tutup invitation. Betapa baculnya korang ni. Perempuan cabar korang pun korang tak berani nak naik. Sebab apa? Sakut nanti orang nampak yang kau tu sebenarnya bodoh. Ni, saya tunggu korang naik ni. Yang cakap macam bagus sangat, nanti saya cari nama dia. Saya buat open invitation dekat dia nanti. Tapi sebelum tu yang dekat sini, saya tahu kamu memerhatikan saya. Saya tahu kamu mendengar. Malah saya tahu orang-orang dekat sebelah sana yang saya terus berbayar tu, modal dia, kadang-kadang live kita je modal dia. Lepas tu dia ulas balik apa yang kita tu. Okey, jom. Saya tak kata saya ni bagus, saya tak kata saya pandai. Cuma saya malas nak respon ni. Saya cabar. Saya malas nak respon dalam video. Jadi kita bercakap depan-depan lebih baik. Yang bawa tadi ya. Kena siap dulu lah. Ini kontak lah. Kontak. Kan dah. Dolar. Puah. KOA. Assalamualaikum. Abang Soret Dol. Awak bising sangat sebelah sana sampai suara saya tak dengar langsung. Sekarang ni dengar tak suara saya? Tak dengar. Abang Soret Dol buka mic dan cakap sebab saya terpaksa mute kan sebab suara saya tenggelam saat tadi. Silakan Abang Soret Dol. Ni Abang J seorang lagi ni boleh naik ni. Dia lalu dah. Silakan. Buka mic dan cakap. Lepas tu mute saya pula cakap. Orang PM 2 orang naik ni. Assalamualaikum Pak Cik J. Waalaikumsalam. Kenapa orang PM ni tak berani nak naik kotak Pak Cik J? Mana aku tahu. Dia bapa? Dia orang Dia sibuk kat tu. belakang je ke? Dia orang sibuk. Sibuk Sibuk. apa? Sibuk Tukar- fitnah ke? Tukar kerajaan. Sibuk tu kerajaan takkan bertukar. Jangan risau. Dalam mimpi saja. Tunggu 18 lah. 18 hari bulan. 18 hari bulan, tahu tak tarikh apa? Bertukarlah kerajaan. Tarikh Sanusi masuk kot. Sebab itu dia bagi tarikh 18 hari bulan tu untuk dia divertkan supaya orang tak tahu Sanusi masuk kot. Diberikan tarikh 18 hari bulan 12 tu untuk diversion isu berkenaan dengan Sanusi akan masuk kot. Nampak tak? Segala tebuk atap yang dicanang-canang ini adalah kerana untuk divertkan isu-isu berkenaan dengan Perikatan Nasional. Supaya rakyat ni, sekejap saya mutekan Pak Cik J kejap, saya takut suara saya tenggelam. Sebab saya tak tahu sama ada orang kat bawah boleh dengar saya dengan jelas atau tidak. Semua yang tengah dibuat propaganda ni berkenaan kerajaan yang akan tumbang dan sebagainya Pak Cik J, untuk Pak Cik J punya pengetahuan adalah untuk divertkan isu-isu PN supaya rakyat ni tak tahu langsung berkenaan dengan bila pimpinan PN akan masuk court ataupun disiasat polis, kes-kes mereka. Jadi 18 hari bulan 1 ini diberikan tarikh 18 hari bulan 1 2024 adalah untuk mengaburi mata-mata walaun penyokong PN macam Pak Cik J ni adalah kerana dia tak nak bagi Pak Cik J ni tahu sebenarnya Sanusi akan masuk court untuk kes dia hina Sultan tu Pak Cik J. Pak Cik J tahu tak? Sebab tu dia bagi tarikh 18 hari bulan 1.
kalau kita kira kan, kenapa diberi tarikh sekian-sekian. Selepas tarikh ni, lepas tarikh tu. Dia nak suruh kita ni bercakap berkenaan dengan, kerajaan akan tukar. Kerajaan akan tumbang. Kerajaan akan berlaku tebuk atap. Itu semua tak akan berlaku, Pak JJ. Tak akan berlaku. Percayalah saya cakap. Kalaulah betul berlaku 18-11-1 ni ada pertukaran kerajaan, saya bagi RM100 pada Pak CJ. Macam ni aku nak tanya, bajet yang 85 yang bajet 2024 dah lulus ke belum? 685 apa benda? Bajet dah lulus lah. Jangan tukar isu lagi. Nanti kita nak cakap berkenaan dengan kenapa percaya adanya pertukaran kerajaan ni. Jangan pergi ke situ dulu, sabar. Ya, kalau tukar Saya tanya Pak CJ, kenapa Pak CJ boleh percaya adanya pertukaran ataupun tebuk atap ni? Pak CJ percaya ke tidak? Kalau nak dengar tu mungkin boleh percaya. Kenapa mungkin boleh percaya? Mungkin boleh percaya. Sebab nampak sangat DAP teruk sekarang ni kan. DAP teruk? DAP telah menyekat kapal Israel Tapi datang seorang menteri DAP, dilarang sama sekali mana-mana kapal yang berkait dengan Israel. Malah Menteri Pengangkutan tu sendiri refer kepada Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia sendiri antara orang kuat yang bersetuju berkenaan dengan kapal Israel ataupun syarikat ZIM ini untuk berlabuh di pelabuhan kita. Macam mana boleh kata DAP teruk? Sedangkan Menteri PAS zaman 33 bulan pun tak buat. Sedangkan kapal itu telah berlabuh di Malaysia sejak 2002 zaman Datuk Saka. Tapi Menteri DAP yang telah melarang kapal Israel berlabuh di Malaysia. Teruk kat mananya DAP ni? DAP telah meluluskan adik Lim Kit Siang tu telah meluluskan hadis 40 Imam Nawawi diberi pelajaran dekat sekolah. Macam mana teruknya DAP? Cepat Pak CJ. Pak CJ tahu tak, DAP ni dikambing hitamkan semata-mata hanya nak membodohkan penyokong-penyokong PAS saja. Kalau tak ada DAP, dia orang nak ratib apa lagi Pak CJ? Sudah. Tengok daripada bulan 1, awal bulan 1 2023 sampai bulan 12, DAP mengeluarkan banyak isu-isu yang berkait dengan umat Islam. Contohnya? Tu dia orang. Contoh? Banyak. Daripada Contoh, bulan 1 sampai bulan 12. Satu je. Pasal Ipoh Timur, pasal Beruas. Okey. First sekali Beruas. Boleh saya jawab tak? Banyak. Okey. Satu perkara. Dengar ni, boleh saya jawab? Okey. To be fair, isu Ngekuham ini melibatkan hal-hal berkaitan dengan Islam. Dulu memanglah kan dalam DAP ni adalah macam Ramasamy dan beberapa lagi macam Superman apa semua dah keluar daripada tu. Daripada DAP. Sekarang ni tinggal Ngekuham. Ngekuham ni adalah cadangan saja. Dia bukannya nak campur tangan berkenaan dengan undang-undang Islam. Tidak. Tapi dia lebih kepada mencadangkan sebab ada isu-isu yang tidak jelas. Kita ni sebagai orang Islam, tugas kita untuk beri mereka faham. Tak boleh campur begitu begini. Sudah, kan? Tetapi kalau lain banyak lagi. Saya tak habis lagi. Ni bagi saya habis dulu sekejap. Okey, lepas itu saya nak bagi contoh lah. Sebenarnya DAP ni dikambing hitamkan, tetapi kalau saya tengok
berkenaan dengan campur tangan undang-undang Islam pun, yang pernah bawa hudud ke mahkamah tahun 2015 adalah gerakan. MCA bantah RUU berkaitan dengan hudud. MIC pernah tolak hudud. Dan banyak lagi bukti-bukti yang saya boleh bawa berkenaan dengan tolak undang-undang Islam ini, termasuklah berkenaan dengan Keluisan Jawi, gerakan yang paling menonjol membantah berkenaan dengan hal ini. Tapi kenapa gerakan ini tak pernah jadi sasaran? Kenapa? Kenapa gerakan tak pernah jadi sasaran? Kenapa asyik DAP aja yang jadi sasaran? Sebab DAP ni diperlukan untuk jadi modal kepada PAS. Kalau tak ada DAP ni, saya rasa PAS tak ada modal lah. Okey, berkenaan dengan apa? Persepadanan semula. Persepadanan semula tu telah dihapuskan lama dah. Dan tak akan dilaksanakan dah. Dan cadangan itu pernah dibuat oleh Menteri KPKT sebelum ini, Zuraida. Apa yang tak jelas lagi? Pilihan raya PBT ni sebenarnya last 47 tahun yang lalu tak silap saya, pilihan raya PBT dibatalkan. Dan ahli majlis adalah dilantik hasil rundingan parti politik pemerintah, bukan daripada rakyat. Sekarang ni kita kena sedar yang itu sudah. Dan DAP juga